Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama ahli kumpulan saya ingin membentangkan projek pentadbiran keselamatan dan kesihatan pekerja yang bertajuk Kemalangan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya serta dua ahli kumpulan saya. Saya Aisyatul Ilia binti Mohtar, nombor matrik AA190440 dan Nurul Nur Fatin binti Muhammad Nadri AA190503 dan Nurul Huda binti Muhammad Bakri AA191811. Kami memilih satu kemalangan yang berlaku di kilang kelapa sawit Lekir, Sendirian Berhad untuk menyiapkan projek yang telah diberikan. Tajuk yang dipilih oleh kami ialah Pekerja Kilang Maut Terjatuh. Saya akan membentangkan bahagian abstrak, ringkasan eksekutif, pengenalan projek serta latar belakang dan info syarikat. Di sini saya akan memberitahu beberapa laporan kes tentang mangsa tersebut. Nama mangsa V. Ravendran, tarikh kejadian 19 Mei 2019, waktu kejadian 10.30 pagi, tempat kejadian kilang kelapa sawit Pantai Remis. Seterusnya, saya akan menceritakan bahagian abstrak, ringkasan eksekutif, pengenalan beserta latar belakang dan info syarikat. Di sini saya akan membentangkan abstrak projek yang dijalankan oleh kami. Industri pembinaan di Malaysia berkembang pesat sejajar wawasan 2020 untuk menjadikan sebuah negara perindustrian yang maju. Seiring dengan perkembangan tersebut, timbul pelbagai masalah serta isu berkaitan kemalangan dan kecederaan yang berlaku di tempat-tempat pembinaan. Objektif penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti punca bahayanya hazard dari segi keselamatan dan kesihatan pekerja sewaktu menjalankan kerja konkret, seterusnya mengenal pasti kaedah pengurusan keselamatan kerja konkret yang dipraktikkan oleh masyarakat dan pekerja. Kepentingan penyelidikan ini adalah supaya para pekerja sedar bahawa kerja-kerja konkret merupakan aktiviti yang berisiko tinggi dan mempunyai banyak hazard serta dapat mempraktikkan kaedah ini dalam tapak pembinaan. Penilaian risiko merupakan antara aktiviti yang terbukti berkesan membantu menguruskan keselamatan pekerja dalam organisasi. Penyelidikan ini telah menggabungkan kedua-dua elemen ini dalam organisasi di kilang kelapa sawit Lekir Sendirian Berhad sebagai kajian kes untuk mengumpul maklumat berkaitan penilaian risiko bagi pembangunan sistem pakat ini. Pekerja mesti mematuhi semua aspek pemeriksaan keselamatan sebelum, semasa dan selepas melakukan kerja konkret, di samping melindungi diri dengan memakai alat perlindungan diri iaitu PPE. Sebagai rumusan, pekerja mesti kompeten, terlatih dan faham mengenai kaedah kerja yang dijalankan semasa melakukan aktiviti konkret dan dipraktikkan di tempat kerja atau di tempat pembinaan dengan selamat. Seterusnya, yang kedua, saya akan menerangkan ringkasan eksekutif projek ini. Kumpulan kami telah menjalankan projek mengenai kemalangan yang berlaku di tempat kerja iaitu pekerja kilang maut terjatuh dari tempat tinggi. Pekerja ini terjatuh di kilang kelapa sawit Pantai Remis, Manjung. Majikan ini juga didapati gagal untuk mengemaskini penaksiran risiko dan penyediaan latihan untuk kerja di tempat tinggi kepada pekerja. Jika majikan melaksanakan penaksiran dan kawalan risiko yang komprehensif termasuk mengikut kaedah yang dinyatakan dalam garis panduan bagi mengenal pasti hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko iaitu high-risk kemalangan di tempat kerja boleh dielakkan. Tujuan utama kami menjalankan projek ini adalah untuk mengkaji bagaimana atau punca berlakunya kejadian yang sebegini. Tujuan utama kami menjalankan projek ini adalah untuk mengkaji bagaimana atau punca berlakunya kejadian serta dapat meningkatkan kesedaran mengenai hazard di tempat kerja. Tugasan ini adalah merupakan langkah bagi mencapai objektif seperti mengenal pasti dan menilai hazard, mengenal pasti keutamaan hazard dengan menentukan kiraan mata risiko yang diberahi dan seterusnya mencadangkan dan melaksanakan langkah-langkah kawalan yang sesuai untuk dipraktikkan dalam keselamatan. Kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti hazard ialah kaedah high-risk. Saranan bagi mengadakan langkah-langkah kawalan risiko adalah kawalan secara pengurusan dan kelengkapan perlindungan diri. Dengan adanya langkah ini dapat mengurangkan serta mengawal dan menghapuskan risiko yang kritikal tersebut. Kilang adalah tempat yang berbahaya. Oleh itu, semua masyarakat maupun pekerja mestilah mematuhi semua high-risk
Di bahagian pengenalan pula, dalam era globalisasi ini, semakin banyak kilang-kilang serta organisasi dibina serta ditubuhkan. Dalam dunia tanpa sepadan ini, pekerja memainkan peranan yang penting kepada pembangunan negara serta industri. Pekerja juga merupakan tulang belakang ekonomi sesebuah negara dan tanpa pekerja tidak mungkin organisasi atau kilang-kilang raksasa akan dapat membesar dan membuka cabangan di seluruh dunia. Kilang merupakan tempat zon yang berbahaya bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga orang awam di sekitar atau berhampiran dengan kawasan tersebut. Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah satu perkara atau peraturan bagi memastikan pekerja bekerja di dalam keadaan selamat dan sihat bagi jangka masa yang pendek maupun panjang. Amalan budaya keselamatan dan kesihatan ini amatlah penting kerana pekerja boleh mengetahui tentang aspek-aspek keselamatan ketika menjalankan kerja sama ada di kilang maupun di luar kilang. Bengkel-bengkel yang mempunyai mesin yang berbahaya untuk digunakan dalam membuat pekerjaan adalah sangat berbahaya. Oleh itu, semua pekerja yang bekerja di kilang hendaklah mematuhi segala peraturan keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan oleh pihak kilang untuk pengurangan risiko yang berbahaya. Akhir sekali, saya akan menceritakan sedikit latar belakang serta info syarikat ini. Kilang Kelapa Sawit Lekes Sendirian Berhad ditubuhkan pada tahun 1996. Ibu pejabat kilang ini beralamat di Batu 11 Lekes 32030 Setiawan, Perak. Bidang perniagaan syarikat ini merangkumi pembuatan minyak sayuran, kek dan makanan. Kilang Kelapa Sawit ini merupakan syarikat kumpulan mapan yang khususnya menghasilkan minyak sawit mentah, biji sawit dan produk berkaitan kelapa sawit hiliran lain. Selain itu, kilang ini melabur secara agresif dalam perniagaan tenaga yang boleh diperbaharui. Kilang memberi tumpuan kepada pengembangan bakat untuk membantu pembangunan perniagaan mereka yang berkembang. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah ataupun metodologi kajian. Dalam pendidikan kami, iaitu mengenai kemalangan yang melibatkan seorang pekerja di kilang kelapa sawit di Pantai Remis Semenanjung telah jatuh dari tempat tinggi dan meninggal dunia. Okay, oleh itu, kami menggunakan 3 kaedah ataupun metod untuk menyelesaikan pekerjaan kami, di mana kami menggunakan kaedah termobile, kaedah melayari laman sesawang dan kami juga melakukan pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko atau lebih dikenali sebagai HIRAT. Okey, bagi metod yang pertama iaitu termobile, kami telah pun menemubual salah seorang pekerja yang berada di kilang tersebut semasa kemalangan berlaku. Sesi termobile ini dilakukan oleh wakil ahli kumpulan kami iaitu Aisyah Ilya Minal Mokhtar pada hari Khamis bersamaan dengan 15 Jun 2021 pada jam 5 petang. Sesi termobile ini dilakukan melalui panggilan video di aplikasi WhatsApp. Okey, untuk di dalam sesi termobile, kami telah pun menanyakan 2 pecahan soalan di mana pecahan pertama adalah tentang maklumat diri pekerja tersebut dan pecahan soalan yang kedua adalah tentang kemalangan di mana keadaan pekerja tersebut pada sebelum, semasa dan selepas kejadian berlaku. Okey, metod yang seterusnya adalah melayari laman sesawang. Melalui kaedah melayari sesawang ini, kami dapat mengumpul lebih banyak lagi maklumat-maklumat berkaitan dengan kemalangan tersebut, di mana kami mendapat info tentang kemalangan tersebut di akhbar-akhbar online, di media sosial yang masyarakat setempat post dan sebagainya. Selain itu, kami juga dapat melakukan pemerhatian berdasarkan gambar-gambar yang diupload di laman sesawang. Sebagai contoh, gambar-gambar kemalangan tersebut, gambar keadaan kilang kelapa sawit tu dan lain-lain. Okey, untuk metod yang ketiga ataupun yang terakhir adalah tentang pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko atau lebih dikenali sebagai kaedah HIRAT.
Okey, pada pendapat kami, perancangan dan pelaksanaan HARA ini perlu diberi lebih perhatian oleh majikan ataupun pihak yang berkenaan agar dapat mengurangkan risiko yang berkaitan dengan hazard. Oleh itu, untuk melakukan perancangan dan pelaksanaan HARA ini, ianya perlu berpandukan carta aliran proses HARA yang telah disediakan, di mana carta tersebut mengandungi beberapa langkah ataupun cara untuk melakukan proses HARA. Okey, antara langkah yang perlu dilakukan ialah pengelasan aktiviti kerja, perundingan antara wakil majikan dan wakil pekerja, pengenalpastian hazard, penaksinaan risiko dan kawalan risiko. Perbincangan kami adalah mengenai 6 kes maut yang melibatkan pekerja jatuh di tempat tinggi. JKKP telah melakukan pemeriksaan di mana sebanyak 30 tapak pembinaan gagal untuk mematuhi aspek keselamatan. JKKP juga telah mengeluarkan 155 notis larangan serta telah menyita 2 tapak pembinaan. Seterusnya, JKKP Negeri mengambil tindakan terhadap pegawai keselamatan dan kesihatan yang gagal menjalankan tanggungjawab sebagaimana termaktub di bawah akta. Seterusnya adalah cadangan kami untuk mengelakkan daripada berlakunya hazard di tempat kerja adalah: pertama, menggunakan kaedah garis panduan bagi pengenalpastian hazard. Yang kedua, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Yang ketiga, mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Keempat, kawalan kejuruteraan dan adalah kaedah yang terbaik. Yang kelima, membuat perubahan dan dalam kawalan pentadbiran dan tempat kerja untuk mengurangkan penggunaan tangga besi. Kesimpulannya, keselamatan adalah merupakan aspek yang penting yang perlu dititik beratkan dan sentiasa mengamalkan sikap beringat sebelum kena. Serta sikap sentiasa berwaspada dan berhati-hati perlu ada di dalam diri setiap individu. Pengurusan keselamatan pekerjaan di tapak bina merupakan salah satu cabang dari sistem pengurusan tapak bina yang penting supaya bebas daripada punca bahaya iaitu hazard, risiko serta kemalangan. Terima kasih.